Alright, jumpa lagi kita dalam video yang seterusnya, iaitu kita masuk part 3 dalam modul 4, iaitu kesilapan yang ramai orang buat masa first time order. Okey. Yang first adalah dia lupa nak tukar color mode ke CMYK masa nak submit artwork tu, masa kita save final artwork printing kita tu. So bila tak convert jadi CMYK ni, nanti hasil print tu tak cantik, kurang cantik lah. Okay, contoh ini untuk yang memang designer boleh faham lah kot, ataupun memang designer tapi tak tahu pasal benda ni sebab maybe tak pernah hantar printing. So ni saya tunjukkan sikit lah. Yang mana yang belum familiar lagi dengan AI, boleh buat faham je dulu, sebab nanti kita akan ajar juga basic AI sampai advance pun kita ajar juga. Okay, contoh kita buat new artwork. Okay, contohlah ni kita punya new artwork, kita adalah letak apa, contohlah ni design kita, ni contoh je tau, design kita. Okay, perasan tak kat atas ni dia tulis, sekejap saya besarkan, boleh ke? Tak boleh. Okay, perasan tak dekat atas ni dia tulis RGB. So RGB ni printer tak suka sebab color dia lain, combination color dia lain. So kita kena tukar kepada CMYK. So macam mana nak tukar CMYK? Kita pergi dekat file, lepas tu document color mode, and then klik je CMYK. Dah tukar CMYK, baru kita start buat artwork, ataupun baru kita save as untuk nak hantar printing. Save as. So artwork final contohlah Contoh. Baru kita save kat sini. Alright. So penting, ni benda paling penting. Dulu saya selalu sangat lupa sebab benda ni baru, so selalu lupa. So make sure jangan lupa. Jangan jadi macam saya. Okay, nombor 2. Kesilapan nombor 2, kita tak outline text sebelum printing. Aduh, kalau tak outline text ni, lepas tu kita dah pilih just proceed tu, nanti font, kalau font tu PC dekat Xpaint atau Xcut tu tak ada font tu, dia akan tukar jadi default font. Contoh, korang pilih font yang canggih-canggih. Contoh lah Okay, contoh tulis apa? Coach Is lah contohnya. Okay, so kita dah design cantik lah ni contohnya. Kita pilih font yang stylo lah. Font ni memang tak ada lah, kalau ni memang kena download. Kalau by default dalam AI ni memang tak ada font ni. So ni okay, cantik ni contohnya. Okay, so proceed, save. Okay, CMYK dah tukar, confirm. Lepas kita tak outline, baru kita save. Nanti dia akan boleh jadi masa dah hasil print tu dia jadi font yang basic. Contoh macam font Arial contohnya, jadi macam ni. So memang tak best lah, bad experience lah. So customer pun confirm akan reject kita punya ni. So rugilah kat situ. So macam mana kita nak outline text ni? First kita klik sini, lepas tu kita klik dekat type, lepas tu create outline kat sini. So dia jadi macam vektor. Bila dah jadi dalam bentuk outline ni, kita dah tak boleh dah nak tukar huruf ke, dah tak boleh sebab dia dah jadi vektor. Okay, tak apa, yang mana tak faham tu buat faham je dulu. Nanti kita akan explain lagi dalam modul yang lain. Okay, don't worry. So make sure korang outline text. Kalau saya contoh ada banyak teks, kita letak SPSU. Contohlah ni ada banyak teks sekaligus. So macam leceh lah kalau kita nak outline satu-satu kan, sebab dia banyak. Contoh ada sampai 20 teks punya area ni. Kalau saya senang, saya tekan Ctrl A, saya select all. Lepas tu kita klik dekat type, create outline. So dia akan dia tukar semua serentak, dia create outline. Alright, so lepas dah create outline, lepas dah confirm CMYK, baru kita save as. Next, nombor 3. Apa lagi kesilapan yang selalu buat ni? Yang saya pun selalu buat. Lupa nak terbalikkan artwork sebelum proceed printing. Ini biasanya kalau untuk yang jenis lipat 2. Contoh macam kad kahwin. Kad kahwin biasanya kita akan buat dalam artwork yang macam gini. Okay, contoh kad kahwin. Biasanya dia akan bagi template dia. Template dia macam gini contohnya. So ni tengah-tengah. So sepatutnya kad ni dilipat 2 lah. Ni depan, ni belakang. Okay. Ni saya tunjuk contoh je. Okay.
So let's say ni depan, so sepatutnya yang ni terbalik. Faham tak? Contoh kita tulis kat sini raya. Okay, raya. Lepas tu ni teks yang kat belakang. Okay, contoh kita bagi contoh kat kahwin lah. Kat kahwin. Ni ada peta. Peta. Lepas tu yang depan ni biasa cover. Contoh siapa Ali dan Cik Ali. Sorry lah. Siapa yang nama Ali. Anda dah jadi contoh. Okay. Let's say Ali dan Lina. Lepas tu ada peta kat belakang. So sepatutnya benda ni kita lipat kan. So yang ni jadi depan, yang ni jadi belakang. Ada belakang daripada kad ni, baru ada yang inner side dia. So kalau kita hantar macam ni je, maknanya nanti masa kita dapat hasil print tu, terbalik lah. Sebab kita lupa nak terbalikkan yang bahagian front, bahagian depan ni. So make sure kita terbalikkan jadi macam ni. So barulah betul. Yang ni kalau tak faham tanya Sebab saya rasa saya kena buat video kalau tak faham video yang saya tunjukkan contoh. Okay. So make sure jangan lupa terbalikkan artwork. Next, nombor 4. Apa lagi salah buat? Just salah pilih material ataupun kuantiti. Ayoyoy. Salah pilih material memang berat lah, memang habis lah. Contohnya customer tu nak flyers tu, dia nak contoh art card, lepas tu anda buat art paper. Memang totally lain. So nanti tak bestnya customer reject lah, ataupun bad experience untuk customer. So dia tak promote kita punya service dekat orang lain. So rugi lah. Ada certain case kita boleh nego lah dengan customer. Contoh patutnya dia nak matte tapi kita terbuat gloss finishing, gloss laminate. So kita boleh nego dengan dia, kita bagi discount ke apa ke something kan. Kuantiti pun sama juga. Contoh orang tu nak 1000, anda buat 100. Ataupun orang tu nak 100, anda lagi buat 1000. Dua-dua pun rugi. So make sure jangan tersalah. Nombor 5. Tersalah pilih final artwork sebab tak namakan betul-betul. Okay. Siapa yang buat freelance design memang dah tahulah benda ni. Okay, contohnya ini nama file customer. Ali lagi tak apalah. Ali klien. Contoh ni file nama customer. Lepas tu kat sini kita dah buat artwork yang pertama. Artwork draft 1 contohnya. Lepas tu customer tu nak edit. Customer nak edit. Lepas tu kita buat pula artwork draft 2. Lepas tu kita buat lagi artwork draft 3 pula. Artwork draft 3. Draft 3. Okay, lepas tu dah sampai 2 kali edit. Okay, akhirnya customer ni dah setuju nak proceed. Lega. Dah setuju nak proceed. Tapi ada tapi tiba-tiba dia kata dia nak proceed yang draft nombor 1. Dia tak nak yang draft nombor 3. So sepatutnya yang kita buat, kita ambil balik draft nombor 1, kita copy, kita buka ataupun kita buka, lepas tu kita save as, kita tambah print kat belakang. Contohnya kita copy file ni. Lepas tu ni yang kami buat lah. Lepas tu kita tukar print kat belakang. First kena buka dulu outline apa semua, set MYK. Lepas tu kita save as, ada tambah print kat belakang. So kita tahu yang ni yang kita nak hantar print, yang lain ni tak. Saya buat macam tu lah. So kalau tersalah pilih artwork, contoh lah, sebab biasanya customer akan proceed order yang latest. Jarang dia ambil nombor 1. Tapi banyak juga case yang dia ambil yang draft 1, draft 2. Yang macam saya suka yang sebelum ni lah, tukar anak saya nak proceed yang sebelum ni. So kita dah terbiasa proceed latest draft. So contohlah dalam case ni tiba-tiba anda terpilih artwork draft 3 instead of draft 1. So memang kena marah lah dengan customer. Okay, so make sure jangan tersalah pilih final artwork sebab tak namakan betul-betul. So namakan betul-betul. Okay, ini bonus kesilapan. Kesilapan pun ada bonus. Kita dah nak buat order, lupa pula duit belum top up cukup. Aduh hai. So make sure duit dalam kita punya account tu dah top up dulu sebelum kita proceed order. Macam saya ni dah ada 400 lebih. Boleh lah nak top up. Boleh lah nak proceed order yang range bawah 400. Okay. So make sure jangan lupa top up.
Okay, so saya rasa itu saja untuk modul keempat ni, cara untuk buat tempahan di explain dengan Xcard. Next, kita nak masuk modul yang kelima, which is saya akan cover totally tentang penyediaan artwork. Macam mana kita nak sediakan artwork untuk hantar dekat explain dengan Xcard ni. Okay, so stay tune. Assalamualaikum.